Assalamualaikum, saya Ril. So, kembali ke channel Melaka Journey. Okay, macam biasa, kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Melaka Journey. Bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay, video kali ni saya nak buat satu lagi campsite review. So, kali ni saya nak walk around campsite Draco Nature Camp. Okay, so sebelum ni saya pernah buat campsite review. So kali ni saya nak update, kita nak tengoklah ada apa-apa tak perubahan pada campsite ni. Sebab tahun ni, sekarang dah tahun 2021. Kita orang pun dah lama tak camping kat sini. Sejak PKP hari tu, memang tahun lepas memang tak sempat nak pergi. So kali ni kita orang datang. So hari ni saya nak jalan-jalan, saya nak pusing campsite ni. So saya nak tengoklah ada tak apa-apa perubahan yang telah dibuatlah oleh campsite ni. Okay, macam biasa kalau korang nak datang sini, first korang boleh search dekat Waze Draco Nature Camp. Nanti dia akan terus bawa kat sini lah. So bila korang Waze, korang akan keluar dekat exit Tapah. Lepas tu dan korang akan melalui Pekan Cenderiang. Dan korang ikut je Waze, dia punya location dia akan terus bawa ke sini lah. Nanti korang akan lalu depan tu ada sedikit perkampungan orang asli. Korang akan lalu situ. Lepas tu ada sedikit jalan off-road. Jalan off-road tu dia tak terlalu panjang, tapi dia sikit mencabar lah. Tapi kalau kereta biasa sebenarnya masih lagi boleh dilalui lah. So tak ada masalah. Kalau korang menaiki 4-wheel, korang menaiki SUV, tu lebih kira advantage lah, lebih selamat. Dan korang boleh datang dengan lebih confident lah. So korang akan lalu jalan batu-batu sampai ke area sini lah. So bila korang dah sampai sini, so kat sini kira kawasan parking lah. Ni kawasan parking. Okay, ni kawasan parking Draco Nature Camp. So korang boleh park dengan proper lah. Sebab kawasan dia tak terlalu besar, area parking ni. Dan kat sini juga dia untuk campus dia agak terhad. So kawasan ni kawasan private. So kalau korang nak camping kat sini, kena booking dulu. Dia tak boleh walk in. Okay, dari area parking korang boleh bawa korang punya barang ke area campsite lah. So kat sini pun boleh camping. So ni area padang. Ni paling dekat lah dengan parking. Okay, ni view daripada area bukit ni yang dekat dengan parking tadi tu. So sini memang nice juga lah dia punya view. Walaupun dia jauh sikit dari sungai, tapi view dia cantik sebab dia atas bukit. So korang boleh nampak so keseluruhan campsite kat bawah tu dari atas. So memang cantik. Matahari pun dia naik daripada atas. So memang lawa lah spot ni. Kalau korang tak ada wagon, kat sini ada kereta sorong. Korang boleh gunakan lah untuk angkat barang. So korang boleh terus masuk ke area sini. So dalam ni kira dah kawasan campsite lah. Okay, kat area sini pun boleh camping. Dia ada satu kawasan yang lapang kat sini. So macam kita orang set up, kali ni kita orang set up korang punya kabuto camper dekat area sini lah. So sebab kita menggunakan rooftop tent, yang ni kita gunakan Tule Tepui Coconut Tree. So sini kawasan yang sesuai lah untuk set up kita punya ni lah, kita punya kereta dan juga rooftop tent kat sini. Okay, dan kat sini yang bestnya dia betul-betul tepi sungai lah. So kat tepi ni dia ada sungai. Kat sini punya Sungai Cincin nama dia. So memang best lah nak mandi kat sini, tak jauh. Okay, kat sini memang best lah. Dia ada macam satu bini waterfall kat situ. Okay, tempat tu selamat, dia tak dalam. So arus dia pun ada certain area dia agak deras. So kena hati-hati lah. Bila korang sampai, macam biasa lah, korang kena daftar dulu. Scan MySejahtera. Okay, korang scan MySejahtera. So ni adalah DNC Draco Nature Camp. So Draco Nature Camp ni pasal dia bukan sekadar campsite lah. Sebenarnya korang banyak lagi boleh buat kat sini. Dia nature school, camping school, nature guide school. So banyak korang boleh belajar tentang alam sekitar kat sini. Tentang alam semula jadi, tentang pokok-pokok, tentang haiwan yang ada kat sini, serangga. Yang banyak benda lah yang korang boleh belajar sebenarnya kat sini. Okay, dalam ni juga korang boleh solat lah. Kalau korang tak ada space untuk solat dekat kemah, korang boleh solat kat sini. Okay, macam biasa, yang paling penting adalah dia punya tandas lah. Pasal tandas dia, walaupun dia taklah terlalu banyak, tapi tandas dia memang sangat terbaik lah. Tandas dia memang sentiasa dibersihkan. Dia ada satu bilik air kat sini. Dia mandi menggunakan kolah. Okay, memang selesa, air dia sejuk.
Sudah ada tandas ni tandas duduk. Tandas dia memang bersih, dia memang sentiasa dibersihkan. Okey. Tandas duduk. Sudah ada satu tandas cangkung. Okey, lepas tu untuk menjaga kebersihan, korang kena gunakan selipar yang diberilah. Okey. Take off your shoes please. So gunakan selipar yang diorang bagi ni. So kat sini ada satu pipe. Ni boleh digunakan lah untuk ambil uduk ke, ataupun korang nak ambil air daripada sini, nak basuh kaki ke, semua boleh kat sini lah. Okay, so sekarang kita jalan-jalan lagi. Kita tengok area campsite. So yang ni memang menarik lah. Ada satu macam tirai daripada pokok. Okay, kalau korang nak basuh pinggan, dia ada kat belakang ni lah, dekat area rumah ni tadi. So kat belakang ni dia ada sinki. So korang boleh basuh korang punya pinggan kat sini. Dia ada sinki lah. Okay, ni sinki untuk membasuh. So dia ada 2 sinki. Okay, so sekarang kita teruskan lagi. Kita jalan-jalan, kita tengok apa yang menarik kat campsite ni. Suasana campsite ni memang best lah, pada saya antara yang terbaik. So kita orang dah start first camping kat sini. Sampai sekarang memang kita orang akan datang ke sini lah setiap tahun. So sini sepanjang sungai ni memang semua boleh camping lah. So, kat sini dia ada banyak dia batu-batu. So yang saya perasan, yang perubahan yang saya nampak, banyak tapak camping yang dah diratakan lah. Sini lebih mudah lah untuk kita pasang kemah. Contohnya macam ni, campsite dia dah ratakan area sini, dia dah tambah ada pasir, so dia lebih rata. So area situ bersama. So memang nice lah kalau nak set up kemah, lebih mudah lah. So yang bawah tu bersama, macam dulu kita orang camping, dia agak macam berbukit sikit. Terus kan dia dah rata, senang lah kita nak pasang kemah. Sini pun ada lagi satu tapak. Okay, area sini pun boleh. Kalau sebelum ni yang kita orang pergi, memang kawasan tu dia tak berapa rata lah. Masih lagi boleh pasang kemah. Cuma dia agak sedikit kurang kemas lah bila kita set up. Tapi bila dia dah tapak dia dah rata, so kita boleh kemaskan kemah kita lah dengan lebih baik. So ni area bawah. Dulu kita orang pernah camping kat sini. Okay. Tapak ni pun dia dah rata dah. So dah lebih mudah lah. Dia lebih besar, lebih luas. Okay, dulu dia tak macam ni lah. Dulu dia macam ada rumput-rumput sikit, dia bukit sikit. So area bawah tu pun boleh pasang. So ni area sungai dia lah. Sungai dia yang dari atas tadi tu sampai ke bawah sini. Okay, sekarang kita tengok sikit lah sungai dia. Sungai dia memang best lah. Pasal memang tempat ni memang best. Sebabnya kita akan nampak okek-okek liar ni. Memang susah lah nak nampak dekat lain-lain tempat camping, tempat campsite yang macam ni. Dia banyak lagi. Pasal hutan kat sini sangat asli lah. Okay, memang suasana dia best. Dia punya dengar bunyi sungai dia memang best lah. Okay, kat sini ada satu tree house. Tree house. Itu Jai dia buat. Tree house ni masih PKP. So tree house ni pun boleh kalau kita nak stay kat sini. So kita boleh gunakan sleeping bag ke apa. Memang best lah view dia. Bawah tu terus sungai lah. So tree house ni memang kukuh lah. Memang kukuh. Dia dah ada kelambu. So korang boleh terus tidur kat sini lah. So memang best lah, bawah tu sungai. Okay, kat sini ada satu buai. Okay, santai-santai untuk ambil gambar memang sesuai lah kat sini. Ada satu buai, dia betul-betul menghadap sungai. Memang cantik lah. Okay, kat sini ada satu campfire pit. Kalau korang nak buat campfire yang besar, so korang boleh buat atas ni lah. Sebab dia atas batu.
dia dah sediakan. So tepi pun dah ada bangku kayu ni. So kalau korang ramai-ramai boleh lepak buat campfire kat sini lah. Okay, sebenarnya apa yang best kat sini selain pada suasana dia, sebenarnya kat sini dia ada banyak serangga lah. Contohnya kalau korang nampak kat sini ada satu laba-laba besar dengan sarang dia yang besar lah. Lepas tu semalam saya ternampak lantern bug memang banyak lah kat sini. Lepas tu dia ada apa tu yang insect yang kayu tu pun ada kat sini. So sekarang bersama saya Cik Jai, dia campsite operator kat sini lah. So kalau korang nak booking semua, korang boleh contact Cik Jai. So dia akan uruskan lah, dia akan bagi semua detail. So sekarang kita nak dengar lah sikit apa yang Cik Jai nak cakap. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, saya Jai daripada Drakor Nature Camp. So yang macam mana Ray tanya, update terkini. So update terkini kita adalah buat tambahan, contohnya macam tree house untuk guest kita lepak. So belakang tu kan. Tapi kita hadkan untuk orang dewasa lah. Tapi untuk kanak-kanak boleh juga naik, tapi perlu pengawasan daripada orang dewasa sebab dinding tu agak dia agak tak sesuai untuk kanak-kanak. Takut je apa insiden yang kita tak nak berlaku kan. Yang kita ada buai sebelah sana kot untuk anak-anak main. Dan yang lain kita masih maintain yang sama. Kita tak banyak, kita cuba elakkan man-made-nya perubahan lah. Kita maintain saja. Okey, untuk yang belum pernah sampai, jemput datang untuk merasa suasana yang lebih sangat atau sangat close pada alam semula jadi lah. InsyaAllah kita jumpa tahun depan. Untuk tahun ni yalah, schedule tu agak tight sikit. Boleh ikut nak selit. Okay. Okay, terima kasih Cik Jai. So pasal memang campsite ni memang antara yang terbaik lah. So kalau korang nak rasa pengalaman nature yang sebenarnya jadi, memang korang kena try kat Drakor Nature Camp ni. Okay. Okay, sekarang saya bersama ni lah Cik Abang Syam. Abang Syam ni dia founder Drakor Nature Camp ni. Dia lah yang start buat Drakor Nature Camp ni. So kita dengar sikit lah apa yang dia nak cakap pasal Drakor Nature Camp. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di mana nak bermula Drakor Nature Camp ni? Sebenarnya Drakor Nature Camp ni dibuka kepada orang luar pada tahun 2008. Tapi semasa tu tak ramai. Masa tu kita cuma membuat program berkaitan dengan education nature, cuma untuk 5 ke 10 orang sahaja masa itulah, disebabkan kemudahan yang amat terhad. Cuma ada rumah ibu ni saja, yang lain-lain tak ada lagi. Dan bermula dari itu, kita kembangkan sedikit fasiliti yang ada di Drakor Nature Camp ni. Dan 2010 ke atas kita baru terima lebih ramai pengunjung-pengunjung lah, dengan aktiviti yang lebih kepada education ataupun pembelajaran kepada alam semula jadi lah, ataupun saya panggil education nature lah. Ada dua main aktiviti di sini, iaitu education night walk dan juga education nature walk, di mana setiap aktiviti ni kita bawa tetamu kita berjalan di waktu siang dan waktu malam untuk kita bercerita tentang alam semula jadi, tentang hutan hujan tropika, tentang haiwan-haiwan serangga di waktu malam, apa yang kita ada. Dan aktiviti ni pada mula asalnya tak nampak macam diterima ataupun boleh diadapt oleh orang kita lah. Tapi Alhamdulillah sejak 2-3 tahun lepas makin ramai yang demand aktiviti ni. Bukan setakat di Drakor Nature Camp saja, dia minta saya melakukan ataupun membuat aktiviti ni di luar Drakor Nature Camp di seluruh Malaysia lah. Jadinya kalau datang ke Drakor Nature Camp ni memang orang kata yalah, kalau ikut memang tak ada seperti ni di Malaysia. Dan uniknya pun tak ada macam camp-camp yang lain. Uniknya di sini kita mengajar tentang alam semula jadi, dan apa yang ada di sekeliling dan ada di dalam camp ni pun unik. Macam the biggest stick insect in the world, the biggest lizard in the tropical rainforest. Ada lagi yang datang memang berada dalam ni, macam gliding gecko, changeable lizard, semua boleh lihat dalam ni. Dan unik juga ada satu spesies serangga daripada Pyrops, iaitu lantern bug, ada juga dalam camp ni.
So kita tak payah pergi jauh. Dalam camp ni kita boleh explore. Kalau kita berjalan memang ada haiwan-haiwan dalam ni. Jadi di sinilah bermulanya kita tercetus ni idea untuk kita buat education punya program, education activity di Deco Nature Camp ni lah. Dan alhamdulillah sambutannya amat menggalakkan sehingga saya terpaksa buat program-program ni di luar orang kata di kawasan-kawasan nature yang lain lah, untuk program education nature ni lah. Jadi sekarang ni Deco Nature Camp ni kalau nak datang kena booking dululah, sebab terlalu orang kata demand agak tinggi. Dan di sini kami tak banyak sangat facilities. Yang ada cuma fasiliti asas macam tandas yang bersih, kita ada campsite yang bersih, kita ada orang kata suasana dan view yang orang kata hutan lah, nature lah. Dan cuma di sini kita tekankan kepada kebersihan, kepada orang kata apa, disiplin kepada alam lah. Di sini kita tak boleh orang kata membuang sampah merata-rata. Dan kami juga terapkan ataupun mendidik masyarakat bila datang sini bawalah pulang sampah sendiri, sisa makanan sendiri. Waima seputung orang kata puntung rokok pun jangan buang, kena bawa balik lah. Dan kita tak galakkan pengunjung-pengunjung mandi dalam sungai bersabun, sebab kita nak elakkan habitat-habitat dalam sungai ini terganggu dengan sabun-sabun kita tu. Dan juga kita galakkan kalau boleh orang kata yang datang ke Deco Nature Camp ni belajar tentang adab budaya lah. It is part of our nature lah. Macam selepas menggunakan tandas kena cuci, kena bersihkan untuk orang yang selepas itu guna dalam keadaan selesa lah. Dan di sini juga orang kata kanak-kanak boleh berlari riang lah, berlari riang, mandi sungai. So boleh explore kawasan-kawasan sini tanpa ada orang kata pantang larang lah. Cuma ada sedikit orang kata apa, jangan keterlaluan sudahlah kan. Dan apa yang kami dapat sekarang ni, apa yang kesan yang kami dapat sekarang ni, alhamdulillah sejak orang kata 5 tahun ni pengunjung-pengunjung dah faham tentang peraturan di sini. Dan alhamdulillah orang kata masyarakat dah ramai sedar tentang penjagaan alam sekitar bila berada di sini lah. So boleh dikatakan buka pintu, jejak je kaki, anda sudah belajar tentang nature di sini. Itu sahaja. Okey, terima kasih Abang Syam sudia share sikit info berkaitan Deco Nature Camp ni. Ya, sama. Okey, tu je lah campsite review dekat Deco Nature Camp untuk yang latest lah tahun 2021. So overall pada saya, walaupun dia dah ada buat penambahbaikan sikit, dia dah kasih rata sikit tapak-tapak, dia masih lagi mengekalkan Deco Nature Camp yang asal lah. So kat sini kalau korang memang suka campsite yang basic, korang boleh try kat sini. Bila malam sebenarnya dia gelap kat sini. Dia ada lampu tapi tak banyak lah. Lampu tu hanya ada dekat tempat-tempat yang penting je. Contoh macam kat tandas. Tapi bila dah tengah malam, lampu tu akan mati lah. So memang gelap. So kalau langit clear boleh tengok bintang. Memang best lah. So kalau korang berminat nak camping kat sini, nanti korang boleh hubungi inilah Encik Jai. Dia yang campsite operator kat sini. So nanti saya akan letak nombor telefon dia dekat description. Itu je lah campsite review kali ni. Semoga kita jumpa lagi di campsite review lain yang akan datang. Assalamualaikum.